Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekarang kita nak tengok, kita nak dengar pula apa komen daripada Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal berkait isu kerjasama Kerajaan Kedah di bawah pimpinan PAS dengan kerjasama dengan Boeing SE Asia. Kalau sebelum ini dalam isu MHB, lantangnya Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal memperjuangkan kononnya dialah yang terpaling Palestin, terpaling pejuang Palestin. Dialah yang terpaling berjuang, sehingga kan ada netizen yang sanggup sumpah serana kerajaan. Kononnya makan itu, makan ini dan macam-macam lagi, sampai ada yang sanggup menganggap kerajaan ini kononnya menyokong Zionis dan sebagainya. Ada juga pula yang sanggup menuduh macam-macam lagi tuduhan kepada kerajaan. Di mana suara Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal kali ini? Ada netizen kata, kali ini PAS jilat ludah sendiri. Mereka kena sendiri. Ini apabila bekerjasama dengan Boeing SE Asia, yang mana mereka Kedah bersetuju membentuk kerjasama strategik dengan Boeing SE Asia. Jom, aku nak cerita dengan kamu semua, apa itu Boeing SE Asia atau SE Asia. Sebenarnya Boeing ini kenapa, siapa, dan adakah Boeing tidak pro-Zionis? Sebenarnya, Boeing di Amerika Syarikat pernah dilapor bertanggungjawab membekalkan hampir 1,000 bom, termasuk bom berdaya kecil SDM dan kit Joint Direct Attack Munition atau JDAM kepada Angkatan Pertahanan Israel IDF. Nah, ini bukan lagi calang-calang. Ini memang satu tindakan yang patut diketahui oleh kerajaan negeri PAS Kedah. Tapi masih pula bekerjasama. Nah, ini yang nak dengar apa pula komen daripada netizen, walaupun bahkan daripada Wan Ahmad Faisal, dan paling penting kita nak dengar apa pula dalil daripada PAS. Lebay-lebay nanti tak tahulah apa yang mereka akan kata netizen. Sokongan itu menyaksikan kumpulan aktivis di Amerika Syarikat berkaitan dengan sokongan Boeing terhadap pertahanan Israel, menyebabkan aktivis di Amerika Syarikat pada November tahun lalu menghalang setiap pintu masuk ke bangunan 598 di kemudahan Boeing di Missouri kerana dijadikan kilang menghasilkan bom dan peluru untuk genosid di Gaza. Bloomberg pada 10 Oktober tahun lalu pula melaporkan Boeing mempercepatkan penghantaran 1,000 peluru berpandu tepat ke Israel ketika negara haram itu meningkatkan julat serangan ke atas Gaza. Namun, hari ini kerajaan negeri Kedah pula boleh pula membentuk kerjasama strategik dengan Boeing SE Asia yang telah terbukti melalui laporan tersebut adalah penghantar pembekal senjata kepada Israel. Jadi, di mana suara PAS Kedah, di mana suara Wan Ahmad Kamal, Wan Faisal ini? Kalau selama ini dia lantang, jadi sekarang sebenarnya mereka cari masalah sendiri, balas sendiri. Kalau sebelum ini mereka boleh bermain isu MHB di dalam kempen, kali ini nak cakap MHB, kena ingat balik Kedah. Nanti silap sikit, takut-takut kena ludah di muka sendiri. Itulah kan, suka meludah orang, akhirnya kena juga ludah sendiri. Kerajaan negeri Kedah boleh pula membentuk kerjasama dengan strategi dengan Boeing SE Asia dengan menerima kunjungan delegasi Boeing SE Asia ke Wisma Darul Aman pada 12 Ogos lalu. Kerajaan negeri Kedah dilapor menawarkan Boeing SE Asia menjadikan Kedah Service Technology Park di Bukit Kayu Hitam sebagai hub pembangunan strategi perniagaannya di rantau Asia Tenggara. Hal ini disebut Pengerusi Jawatan Kuasa Industri Pelaburan Pengajian Tinggi Sains dan Teknologi dan Inovasi Negeri, Dr. Haim Hilman menurut laporan Haraka Daily. Rata-rata warganet
ya warga maya mempersoal bagaimana tiada pula sempah serana daripada penyokong Perikatan Nasional PN seperti yang berlaku ketika isu penjualan pegangan saham dalam MHB kepada BlackRock. Kalau BlackRock tu labur projek di Kulim International Airport, macam mana ya? Adakah ianya jadi akan halal pula dan tiada isu pula dan tak akan melalak? Wan Faisal, Wan Ahmad Kamal, adakah PAS akan turut melalak? Kata pengguna X @Firad. Ada juga yang kata, Wan Faisal kenapa tiada komen? Sumpah serana daripada kamu. Yang lebih lagi, ada yang mengatakan, jangan-jangan doa kunut Nazila baru-baru ini akan makan tuan, kata mereka. Itulah, jangan cuba-cuba nak salahkan orang kalau nanti terkena pula sendiri. Jangan cuba-cuba nak meludah orang, takut-takut tersembur di muka sendiri. Sila tinggalkan komen anda. Jumpa lagi. Salam sejahtera. Nak tanya kepada anda sebelum teruskan ulasan kali ini. Anda kenalkah siapa Papa Gomo? Siapa yang timbul di pemikiran dan ingatan anda bila saya tanya siapa Papa Gomo? Bagaimana mukanya, bagaimana suaranya, bagaimana bentuk tubuhnya, bagaimana pipinya, mukanya, jambangnya, dan sebagainya. Anda pasti teringat, Papa Gomo itu satu orang saja. Tapi rupa-rupanya, menurut laporan ini, Azri menafikan dia ialah Papa Gomo. Aduh, satu Malaysia tergelak dengan laporan kali ini. Saya pun tergelak sebab Azri tidak mahu mengaku dia ialah Papa Gomo. Lucu, memang saya pun agak lucu. Nak ketawa pun boleh, tak ketawa pun boleh. Sebab yang kita tahu Papa Gomo tu Papa Gomo lah kan. Tapi Azri tak mengaku dia Papa Gomo. Tak apalah, kalau dia tak mengaku kita tak paksalah. Mana tahu kan betul-betul ada Papa Gomo yang lain. Papa Gomo yang orang pepatah Melayu kata pelanduk 2 serupakah, pelanduk 3 serupakah, pelanduk 5 serupakah, macam itulah kan. Bekas Exco Pemuda UMNO Muhammad Wan Azri Wan Deris hari ini menafikan dia adalah sebagai personality dalam talian kontroversi yang dikenali sebagai Papa Gomo. Jadi yang selama ini bersiaran di dalam laman-laman sosial, di channel, di mana-mana lah laman sosial yang dikenali sebagai Papa Gomo tu siapa? Macam serupa pula dengan Wan Azri kan? Tak tahulah. Dia kata dia bukan Papa Gomo. Jadi maknanya ada orang yang menyerupai Muhammad Wan Azri Wan Deris. Saya tergelak sepanjang waktu buat ulasan kali ini sebab saya sangka Papa Gomo tu ialah Muhammad Wan Azri Wan Deris. Tapi dia kata dia bukan Papa Gomo. Okeylah, kalau begitu siapa Papa Gomo? Kita nak tanyalah kepada Muhammad Wan Azri Wan Deris ini. Nak tanyalah siapa itu Papa Gomo kalau dia bukan Papa Gomo. Orang yang selalu bersiaran di channel, di media-media sosial yang dikenali sebagai Papa Gomo tu siapa? Dalam perbicaraan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini, aktivis Perikatan Nasional PN itu juga menafikan dia seorang penulis blog politik. Aduh, makin pening kepala saya. Siapalah sebenarnya Papa Gomo ini kalau Wan Azri ini tak mengaku dia bukan Papa Gomo? Betul-betullah pepatah Melayu kata, pelanduk 2 serupa. Yang ini bukan lagi pelanduk 2 serupa, tapi pelanduk 5 serupa. Saudara-saudara sekalian, sudahlah Wan Azri tidak mengaku dia Papa Gomo. Dia juga tidak mengaku sebagai penulis blog politik. Jadi kalau begitu, siapa yang tulis? Itu persoalan dia. Azri memberi keterangan tersebut dalam kes saman fitnah yang dikenakan terhadapnya oleh Lim Guan Eng dan anak bekas Menteri Keuangan terbabit klien Lim. Ada orang kata, mereka kata, kalau dah mula takut, macam-macam lah timbul.
Kalau dah mula disaman, macam-macamlah timbul. Termasuklah tidak mengaku diri sendiri, kata mereka. Pasangan anak beranak itu menyaman Azri berhubung dakwaan di Facebook mengenai wang tunai 2 juta ringgit Malaysia yang tidak diisytiharkan dibawa masuk ke Singapura pada 29 Februari tahun 2020. Azri membuat penafian itu ketika disoal balas oleh Peguam Lim dan Clean, Simon Murali petang tadi. Kata Azri, saya bukan blogger. Adakah kamu Papa Bogomo? Azri jawab, saya tidak setuju. Defendant juga tidak bersetuju dengan cadangan peguam bahawa dia mentadbir akaun Facebook yang membuat dakwaan itu. Sebaliknya, dia mendakwa akaun berkenaan dikendalikan oleh peminatnya. Nah, habislah kali ini. Peminatlah yang akan disiasat. Jadi siapalah peminat yang mentadbir itu? Nanti kena siasat juga tuh. Sebenarnya kalau menipu pun senang saja didetek tuh. Nak mencari siapa orang pentadbirnya itu senang saja. Kalau begitu, siapa pentadbirnya? Kalau disiasat nanti, pasti kedapatan jugalah kalau bukan Wan Azri. Jadi peminat itu pula lah yang akan kena saman. Azri juga menjelaskan bahawa akaun peribadinya menggunakan nama sebenar sepenuhnya dan menjadi tempat dia berkongsi video secara langsung setiap hari. Jadi siapa, di mana channel itu, di mana dia punya akaun peribadi itu. Kita nak tahulah kan, bagaimanapun akaun Facebook saya telah ditutup oleh SKMM tahun lepas, kata Wan Azri. Kita tak nak cakap lagi dia Papa Gomo sebab dia bukan Papa Gomo. Dia tak mengaku Papa Gomo. Jadi kita mula panggil dia Azri sajalah kan. Lim dan Clean berhujah bahawa Azri adalah pentadbir akaun Facebook Papa Azri yang membawa dakwaan hantaran berunsur fitnah pada 14 Mac 2020. Bagaimanapun dalam pembelaannya, Azri menafikan sebagai pentadbir akaun tersebut dan mendakwa saman sivil berkenaan adalah suatu penganiayaan politik. Sementara itu, semasa prosiding di hadapan Pesuruhjaya Kehakiman EDU, Azri menafikan pernah memfitnah Lim dan Clean sambil menegaskan tiada sebarang video atau audio wujud untuk membuktikannya. Yang ini pun senang saja nak mencari video itu kalau ada. Kalau audio ada pun senang saya cari. Mudah sangat cari. Tapi kalau memang tiada, tiadalah. Tapi kalau ada, memang sangat mudah. Sebenarnya kalaulah Azri ini menipu, dia sebenarnya memerangkap diri sendiri. Sebab kalau peguam ini, pasukan peguam yang mewakili Lim Guan Eng berjaya membuktikan saja dia Papa Gomo atau mendapat rakaman audio atau mendapat rakaman video itu, dengan mudahnya saja dia akan terkena ataupun makan diri sendiri. Perbicaraan disambung semula pada 11 Disember. Clean mengemukakan saman selepas muncul dakwaan. Dia ditangkap di lapangan terbang Changi ketika cuba memasuki Singapura dengan wang tunai 2 juta ringgit yang tidak diisytiharkan. Lim menuntut ganti rugi sebanyak 3 juta ringgit Malaysia berhubung dakwaan dia terbang ke Republik Terbabit, kononnya untuk menyelamatkan Clean pada hari tersebut. Peguam Simon Murali mewakili Lim dan Clean, manakala Azri diwakili oleh Logan Eskandar Abdullah. Komen daripada netizen berkait isu ini selain daripada saya yang tergelak sepanjang waktu membacakan laporan ini, ada komen ini, iaitu Popol Maus kata, dia ni ada masalah identiti. Dia ni ada masalah identiti, dah tak kenal diri sendiri, baik hantar ke wad orang yang hilang identiti ataupun wad orang gila, kata Popol Maus. Black Hawk kata, penafian yang dah basi. Penafian yang sama digunakan semasa perbicaraan kes fitnahnya ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim yang terbukti bahawa Papa Gomo adalah milik si Malaun itu, yang akhirnya dia kalah dan terpaksa membayar hampir 1 juta ringgit Malaysia kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Rupa-rupanya Papa Gomo pun pernah menggunakan penafian yang sama, tapi terbukti tidak berjaya. Itulah kan, sudah buat baru menafikan diri. Yang saya suka ni Popol Maus kata, dia ni ada masalah identitika, dah tak kenal diri sendiri, baik hantar ke ward, kata Popol Maus. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda.